The time will come that they will learn a lesson. This is the song, la 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 la, Elmo's song. La 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 la, la 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 la, Elmo's song. I like it. La la la, la 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 la. To think he wrote this alone. La la la, la la la. What the? Menerjah seorang pesakit yang pernah diserangi oleh bakteria Neisseria meningitidis. Jom. Ya, Muhammad Abdullah, selaku wartawan dari Kolej Pembantu Perubatan Seremban ya. Jadi saya difahamkan bahawa Cik Zua ni pernah dijangkiti oleh bakteria Neisseria meningitidis. Ya. Okey, boleh tak Cik Zua berkongsi pengalaman bagaimanakah keadaan Cik Zua dan segala-galanya semasa dijangkiti oleh bakteria ni? Ya. Bakteria meningitidis Ya, ya. Pada permulaan wabak itu bermula, cerita dia, saya rasa pening-pening kepala. Simptom pening-pening kepala ya. Pening Okey. kepala. Kemudian demam mengejut. Saya Demam mengejut. Lepas tu berlaku renjatan. Renjatan. Ha. Renjatan macam mana ya? Renjatan ni sawat. Oh. Berlaku sawat. Kemudian apabila saya refer pada doktor mengisahkan saya menerima jangkitan bakteria Neisseria meningitidis. Dan doktor menerangkan kepada saya bahawa bakteria ini merebak melalui udara, bawaan udara. Mungkin saya berada berhadapan dengan pembawa. Jadi apabila dia bersin atau batuk, dia akan merebak. Terima kasih ya Cik Zua kerana sudi berkongsi pengalaman. Okey, Dr. Faiz ya. Bakteria Neisseria meningitidis juga merupakan bakteria yang begitu popular ya. Jadi boleh tak Dr. Faiz terangkan macam manakah bakteria ini boleh merebak? Ya, meningitidis. Meningitidis. Okey, meningitidis ni dia merebak melalui transmisi udara. Contohnya kalau kita tengok orang tu batuk ke, orang tu bersin ke kan. Dia boleh menginfekkan Menjangkiti orang lain. Menjangkiti orang Okey. lain. Dia ni penyakit bawang udara, dia akan masuk ke salur pernafasan ya dan mengkoloni membran nasofaring ya yang terletak dalam salur pernafasan kita. Ya, ya. Jadi mikrob flora sementara dalam salur pernafasan atas. Okey. Pembawa ni dia akan asimptomatik. Ya? Maknanya dia tak berapa nak nampak simptom-simptomnya. Dia tak dapat sedari bahawa dia dijangkiti. Dia tak dapat kesedarannya. Okey, mikrob dia akan memasuki seterusnya, mikrob akan memasuki salur darah. Kan? Dia daripada nasofaring tadi lah. Dia merebak ke tempat tertentu, contohnya meningitis ataupun sendi ya, sendi-sendi kita dan seluruh badan. Ya, ya. Okey. Kalau kita tengok dia akan dia akan dibawa oleh darah ke seluruh badan. Dia kemungkinan akan menyebabkan meningitis. Dr. Faiz ya. Apakah faktor kevirulinan bakteria ni sebenarnya? Okey, kalau kita tengok balik faktor kevirulinan dia iaitu kapsul polisakarida dia yang menyebabkan dia rentan kepada fagositosis ya. So makrofag akan boleh nak telan dia. Nanti boleh tambah dasar lain fagositosis lah. Okey, kalau kita tengok ni di sini kerintangan host kepada mikrob melalui antibodi terhadap kapsul polisakarida. Pembawa akan menghasilkan antibodi selepas 2 minggu pengkolonian
bakteria tersebut. Okey, seterusnya dia endotoxin ya. Iaitu dia yang endotoxin ni yang menyebabkan dia bahaya, iaitu contohnya penyakit dia mengalami sawan. Simptom dia sawan ataupun demam panas secara mengejut apabila pecah apa tu bakteria tersebut. Dia juga immunoglobulin A protease yang membantu mikrob melekat pada membran saluran pernafasan atas dengan membelah IgA yang dirembeskan ya. Okey. Pause. Okey, Dr. Faiz ya. Biasanya apakah yang akan terjadi kepada seseorang itu sekiranya dijangkiti oleh bakteria meningitis ini? Apa yang terjadi ya? Maknanya simptom-simptom. Simptom. Okey, kalau kita tengok paling penting ya, dia dua keadaan paling penting, iaitu meningitis ataupun meningokokemia. Ya, ini adalah dua keadaan yang paling penting dalam contoh-contoh simptom dalam jangkitan bakteria ini. Okey, kalau kita tengok lain di antara lain iaitu contohnya Waterhouse, iaitu atau nama lain dia Friedreichsen syndrome, ataupun kita boleh tengok bakteremia yang menyebarkan mikrob ke seluruh organ, terutamanya meningitis. Okey. Simptom meningitis ni kalau kita tengok seperti yang saya cakap tadi, dia mengalami demam yang mengejut ataupun pening kepala dan paras PMNS dia tinggi dalam CFS kan. So cecair yang melindungi saraf ni, dia paras PMNF dia tinggi. Faiz ya, bagaimanakah kita dapat mengesan kehadiran bakteria ni dan bagaimanakah kaedah rawatan yang harus kita jalankan kepada seorang pesakit yang dijangkiti? Okey, Fakrul ya. Ya. Kita boleh buat diagnosis di makmal, iaitu pesakit akan diberi diambil sampel darah dan CSF. Okey, selain itu kita boleh guna proses kalitan ataupun culture. Kita juga boleh buat diagnosis segera yang menggunakan latex agglutinasi test. Okey. Dari segi pencegahan dan rawatan ya, kita boleh gunakan rifampin untuk profilaksis ya, ataupun kita gunakan vaksin iaitu dengan cara suntikan ya, pemberian vaksin untuk mendapatkan imunisasi ya. Ya. Kita juga boleh memberi penicillin G secara oral ya, untuk rawatan seperti rawatan normal. Okey, terima kasih ya Dr. Faiz kerana sudi meluangkan masa dan menerangkan sedikit sebanyak tentang bakteria yang kini menyerang. Itu memang sudah menjadi tugas saya. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Saya Fakrul selaku Medical Taiko ke-14. Saya Faiz bin Suhaimi selaku Medical Taiko yang pertama. Sekian saja rancangan kita pada hari ini. Habis apa?